189. Salah 168. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Babu man salima al-muslimun min lisani wa yadihi. Masalah 68. Pada menyatakan orang yang sejahtera orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Ketahuilah kiranya saudaraku, sesungguhnya orang yang sempurna Islamnya dan lebih tinggi darajat Islamnya, iaitulah orang yang sejahtera lidahnya dan tangannya. Mana orang yang menjaga lidah dan tangannya daripada menyakiti orang Islam. Iaitulah menjaga lidahnya dan tangannya daripada menyakiti orang. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Musa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina afdal, qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sahih Gharib. Diriwayatkan pada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Ini datuk nenek Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Telah ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang Islam yang lebih utama? Orang Islam yang terlebih afdal keimanannya, yang lebih elok dan darajatnya tinggi, dan lebih tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila didengar oleh Rasulullah SAW akan pertanyaan orang itu, lalu bersabda ia bermula, orang yang lebih utama dan lebih tinggi darajatnya di sisi Tuhan ialah orang yang sejahtera orang-orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Mana lidah dia dan tangannya tidak mendatangkan masalah kepada orang lain, dengan bahawa dia tidak mengumpat, dia tidak suka mengambil tahu orang, dia tidak, lebih lagi tidak memfitnah orang dan sebagainya. Tidak mengambil tahu hak orang lain. Bukan mana tak ambil tahu terus, tidak. Ya, kita mengambil tahu atas dasar menyelesaikan, itu tak apa. Dia suka saja-saja ambil tahu, kemudian buat-buat cerita yang bukan-bukan, itu tak boleh. Itu dilarang oleh Islam sebab menimbulkan fitnah. Jadi di sini maknanya Rasulullah memberi kita dua anggota yang perlu dijaga, iaitu lisan. Sebab dengan lisan tadi berbagai-bagai perkataan akan keluar, ya. Sebab lisan kita pastikan bila dia bergerak, biar malaikat yang kanan catat. Begitu juga anggota yang lain, jangan malaikat kiri yang menulis maknanya. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, ini hadis sahih lagi gharib daripada ini wajah. Dalam masalah sejahtera orang-orang Islam dengan lidah seorang itu, yakni sejahtera daripada umpat nista dan menyakiti dengan berbagai-bagai makian
dan laknat dan sebagainya. Mana lidah dia tidak kasar, bercakap dengan lembut, dengan baik, sopan, sedap didengar telinga, ya, dan tidak suka mengumpat dan tak suka menista, dan begitulah segala penyakit yang lain. Itu penyakit bagi orang lain. Kalau penyakit bagi diri dia sendiri, apa dia? Merosakkan diri sendiri. Riak, ya, dia bercakap tu tunjuk dia punya amal, habis amal dia, itu rosak diri sendiri, ini rosak orang lain. Jadi lidah ni kalau dia sejahtera, yang lain anggota mudah sejahtera. Kalau dia tak terkawal, masalah akan berlaku banyak. Dan kata Abu Isa, hadisnya asal lagi. Kemudian masalah sejahtera orang Islam lidahnya dan sejahtera daripada umpat nista dia, dan menyakiti dengan berbagai-bagai makian dan laknat dan sebagainya. Maka apabila seorang itu tidak ada mempermaki, tidak mencaci dan tidak menyakiti hati, ya, dia kadang tak maki orang, dia tak caci orang, tapi gaya dia cakap orang sakit hati, waduh ke? Ya, dia cakap tu kasar sangat, jadi orang dengar pun tak bersedap. Dia senang ni kalau kita tahu orang suka tak suka, kita kalau orang bercakap dengan kita macam tu, kita suka tak? Tak suka kan? Kita pun janganlah begitu. Dan tiada mengumpat dan tiada membohongkan orang yang tidak bohong. Maknanya tidak berlaku suka melakukan pembohongan. Dan bercakap dengan lemah lembut lidahnya. Dia cakap dengan teratur, lembut, itu lebih baik daripada cakap terkasar sangat. Tiada berkeras dengan sergah tengking. Cakap tu macam nak bergaduh. Dia tak bergaduh, dia macam nak bergaduh kan. Tu cara. Cuma akhlak tu kena baiki mana, ya, kena dibuang, sifat tu tak elok. Dan kurang adab dan lain. Maka ialah orang yang memberi sejahtera orang-orang Islam daripada lidahnya. Maka apabila adalah yang demikian serta sejahtera pula tangannya, ya, tidak maknanya melakukan benda yang menyakiti orang, curi hak orang, ya, gunakan kekasaran dia. Nah, saya jadilah ia orang yang lebih tinggi darajat di sisi Tuhan apabila sifat-sifat terkeji tadi dielakkan. Dan masalah 170, sejahtera orang Islam daripada tangan seorang, yakni tidak menyakiti orang-orang Islam dengan tangan, seperti tidak menampar, tidak memukul, tidak merosakkan harta dengan curi atau disamun atau dengan jalan jahat, tidak merosakkan badan orang, ya, dan tidak merosakkan mata bendanya. Ini kalau rosak badan, dibom kawan, dibunuh orang Islam tu kan, dahsyat kan ya. Kezaliman binatang paling jahat dalam dunia ni. Syarrad dawab, Quran kata kan, binatang yang merangkak yang paling jahat tu allazina kafaru. Maka apabila ada demikian itu diperbuat ke atas orang-orang Islam, maka ialah orang yang lebih tinggi darajat di sisi Tuhan. Ini orang yang tidak menggunakan dua anggota tadi pada jalan yang tidak elok, dijaga, dan itu satu amanah besar daripada Ta'ala. Kemudian babu maja'a fi man ayar akhahu bizambil. Balatan ini menyatakan orang yang mencaci, ayar, mana dia mengaibkan dan mencela saudara dia, bizambin, dengan dosa. Ketahui kira saudaraku, apabila seorang itu daripada saudara yang Islam telah taubat ia daripada maksiatnya yang telah diperbuat, dia dah bertaubat dah kan, dah bagus dah. Kita pergi ulang pada cerita lama, dia buka cerita-cerita drama lama, tak boleh. Itu maknanya merosakkan hubungan, ya. Yang telah taubat daripada maksiatnya yang telah diperbuatnya, tiada sahaja engkau ingat kenang akan dosa yang telah ditaubatkan. Ya, dia dah bertaubat, dah jadi baiklah, jangan tanya-tanya lagi, jangan sebut-sebut lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Ya, ini mendatangkan suasana yang tidak elok. Lama-lama dia pun jawab, kau buta aku dah taubat itu. Dia dah kasau ni. Ya, kau dah buta ke aku dah taubat ni. Dia dah lain macam tu kan. Orang dah bertaubat dah lah. Tuhan menerima taubat kau, siapa kata? Ta'ala menerima taubat. Ya, syurga neraka Tuhan punya, kapak kau punya gitu. Waktu dia dah marah kan. Kita dah ungkit cerita lama. Kawan tu dah bertaubat, Tuhan dah terima taubat dia, apa sibuk pula. Lepas tu kita bersyukur suatu dah bertaubat, alhamdulillah. Dengan niat mana menzahirkan aib diri saudaranya itu dan mahu mencacinya. Dia tengok orang tu dah baik kan, wah dia sakit hati, dia cerita lah, dia ni baru dulu, apa cerita dulu dah.
Dulu orang dah tak cerita dah. Kerana demikian itu ditegak oleh syarak. Ya, sebab mendatangkan kekerohan dalam perhubungan sama insan. Seperti seorang tu taik judi. Oh, judi pada taik. Maknanya kaki judi. Dan kuat makan riba. Bukan, kaki riba ni. Ya, alung. 10% orang panggil. Macam-macam. Jadi sekarang ni dah taubat, dah bagus dah kan. Atau suka main perempuan, dulu kaki betina dan sebagainya. Kemudian dia taubat dan nampak betul siddiq taubat itu bagus, dah berubah betul lah daripada segala perkerjaan maksiat. Jangan kita ongkit-ongkit lagi. Maka tidaklah harus atas kamu membualkan dan mengeluarkan kata saudaramu itu jahat bergiam-giam. Oh, dia dulu kan 2-3 hari je ni. Dulu siapa tak kenal, apa cerita dulu. Ya, dia bertobat. Nabi dah tawar at-taib min azam kama lazam. Orang yang dah bertobat dosa seolah tak ada dosa. Kayau mawalar umur macam hari perut dia lagi perut ibu bersih. Tu kan. Kita pula pandai-pandai ongkit. Ini boleh menimbulkan kekerohan dalam mana pergaulan. Maka tidak harus atas semua membualkan dan mengeluarkan ya kata saudaranya itu ya sekian jahat bagian-bagian. Sekarang ia kita nampak tidak memperbuatnya. Tidaklah boleh kita percayakan dia lagi. Tak buat, tak percaya. Now ni dulu kaki. Janganlah. Buat apa kita pandai-pandai ongkit benda tu. Patutnya kita syukur dan berdoa biar dia lebih baik. Kerana sesungguhnya tampak ia tidak berbuatnya, nanti diulangnya pula, takkan boleh berhenti tu gitu kan. Kalau dia teman janji pula Tuhan pula. Kau bukan Tuhan menentukan perkara. Kerana ia orang yang sudah biasa berlumur dengan busuk dan makan bangkai. Wah. Nanti tak lama lagi diulang ni pula. Dia pula tukang pandai merosakkan orang. Maka engkau berkata demikian itu cukup dengan kasat menghina dan membusukkan dia. Maka demikian itu tiada seorang berbuat akan dia melainkan berbalik ke atas yang mencaci. Jadi begitu nak. Tak nak balas dia. Orang tu dah bertobat, dah bagus, kau caci-caci dia. Lepas tu tuan balik kan dia pula kena. Dah termenung kena. Dan mencela itu perbuatan ini tadi pula. Ya. Ialah balasan daripada Allah SWT. Itu mencaci orang yang dah bertobat. Bersalahan jikalau ingatkan dan menyebutkan akhwalnya bukan kerana mencaci dan mencela, bahkan kasat mengambil iktibar. Ya, dan mencutkan supaya kuat bertaubat. Itu tak apa. Maka demikian itu tidak apa. Dalil atas tegah mencaci saudara yang telah taubat daripada dosa, itulah dikeluarkan hadis daripada Nabi SAW an Muaz ibn Jabal qala Rasulullah SAW man ayyara akhahu bi zambin lam yamut hatta ya'malahu Allah. Qala Ahmad min zambi qad taba minhu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW. Sahabat Rasulullah SAW namanya Sayyidina Muaz bin Jabal, gubernur yang dihantar ke Yaman. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang mencaci saudaranya sama Islam dengan dosa yang telah diperbuatnya dulu, dia dah bertobat, bagus dah. Seperti dikatakan ke mukanya, kamu orang jahat, kamu taik judi gitu. Kamu ni orang kuat main perempuan, kaki betina dulu ni. Ya, padahal kawan tu dah elok dah. Padahal dia sudah taubat. Ya, kalau perempuan ni kaki jantan dulu kan. Orang tu dah bertaubat dah. Ya, segala perbuatan maksiat. Nah, saya tidak mati orang tu yang mencaci, melainkan dia perbuat seperti yang dicaci. Dia maksiat tu kembali kat dia balik. Tuan balas pula. Dia pula kena kau kata orang pun kena pada dia pula. Sebab tu jangan pandang saudara kita dengan sedemikian. Ya, bahkan kita saling mendoa, nasihat menasihati. Kemudian kata Imam Ahmad, daripada dosa yang sungguhnya telah bertaubat ia daripadanya. Ya, orang tu dah bertaubat tak main judi. Kamu ingat-ingat lama-lama dia pula betul. Tuan takdir dia pula berjudi. Contohnya lah atau sebagainya. Habis. Maksudnya apa? Kita mencari jalan yang terbaik. Kalau anda bertaubat itu satu benda yang besar yang bagus. Allah Ta'ala sendiri kasih, innallaha yuhibbut tawwabin. Tuhan kasih pada orang yang bertaubat. Kalau Tuhan kasih, yang kita sibuk apa? Makna itu. Kemudian babu maja'a fil bala ala izhari syamatatil li akhihi.
Balatani menyatakan ada menunjukkan kena bala dengan sebab suka kena bala bagi saudaranya. Saudara dia kena bala, padan muka dia. Dia sorakkan muka dia, tolong doa kan. Ya. Ini banyak. Sebab dia lepas apa nak suruh geram ni. Dia tak setuju kawan tu habis. Untuk kena bala dia sorakkannya. Tengok ni, ketahui kita saudaraku telah banyak jadi ni orang yang busuk hati dan banyak berlaku ke atasnya seorang itu suka saudaranya turun bala serta dizahirkannya ya dengan cakapnya pula. Ya, bukan sekadar diseronok dalam hati, siap keluar cakap padan muka itu. Maka yang lekas jadi berlaku ke atas seorang itu ialah perangai busuk hati. Sukakan saudaranya turun bala, mana kena bala dia seronok. Apabila ia perselisihan, ada perselisihan, dia adalah sedikit tak persetujuan hati dia dengan saudara tadi, padahal sama Islam. Ada bila kawan tu kena bala, dia suka, dia sorak. Bila didengarnya saudaranya yang berselisih dengan dia turun bala, malah jatuh bala, ia pun terus menzahirkan suka dan puas hati kena bala saudara tadi. Dan dikatanya, mana tak patut kena bala tu ya, aku dilawan berkelahi. Wah, macam dia bersonau. Ya, dia berkadu dengan saya, padan dia kena. Wah. Kemudian kataku tidak didengar, ya, cakap orang tak dengar. Laranganku ya tidak dipedulikan. Aku marahnya dan permakinya, dipukul dan sebagainya. Dan telah berlaku juga suka kan saudaranya kena bala itu daripada seorang yang berperangai pendengki, ya. Sebab dengki biasalah tu. Dan berdengki kawan tu kena, dia sorak lah. Dan jahat mata. Mata ini selalu melihat benda tak elok, memati kecacatan orang, lepas tu dia umpatnya. Dan pengumpat dan jahat hati. Punca semua ni apa? Jahat hati. Hati kalau baik dia tak jadi begitu. Kemudian tidak dilihatnya sedikit bala turun ke atas saudaranya, ia pun terus puas hati. Oh, seronok dia. Kemudian suka tertawa ia seraya katanya, rasakan mengapa kamu buat begini. Padan muka kau kan. Mengapa tidak kamu berlaku begian? Dan macam-macamlah perkataan yang menunjukkan tidak betul apa yang diperbuat saudaranya yang kena bala itu. Ya. Allah Karim. Kemudian janganlah sesiapa daripada orang Islam berperangai busuk hati yang demikian itu, mana suka saudaranya ditimpa musibah. Kerana demikian itu menjadikan satu sebab bagi turun bala ke atas diri sendiri. Sama macam tadi kan, dia orang dah bertobat, dia umpat, dia ungkit, kena atas dia pula kan. Sebab kita kalau umpat takut orang tu dah bertobat, dah settle dengan kita pula kan. Orang di belakang berat nak jawab. Yang sini pula bala, dia suka kawan tu kena bala sebab nak lepaskan geram ni. Maka siapa mendengar dan melihat seorang saudaranya turun bala, hendaklah belas kasihan dan tolong lepaskan. Paling tidak pun tolong doakan. Bukan dia sorak kan ya. Habis. Kemudian jangan pula dizahirkan, ni lagi teruk. Tadi kau mulut dia zahirkan pula kesukaan dia kena bala pun. Maka siapa menzahirkan nasai diturunkan ke atasnya, dia buat itu turun bala, dia pula kena bala yang seumpama. Dan dia berikan rahmat akan saudaranya itu oleh Ta'ala. Tuan tukar, kawan tu pula jadi elok, kawan tu pula yang jadi sebaliknya. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Wa'il bin Aqwa ibn Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzhir asy-syamatah, mana la tuzhir asy-syamatah li akhika fayarhamahullah wa yabtaliyak, fayarhamahullah wa yabtaliyak. Hadis hasan Ligari. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Wa'il bin Ashqa.
radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, jangan kamu zahirkan sukacita akan turun bala bagi saudara sama-sama Islam. Ya, maka jikalau kamu zahir demikian itu, saya memberi rahmat akan dia oleh Allah. Tuan tukar dia pula dapat rahmat dan diturunkan bala ke atas kamu. Ya, orang yang suka tadi pula menzahirkan bala kan, dia pula kena bala. Sebab jangan kita zahirkan, bahkan kita turun doa kalau bala kena. Walaupun hati kita kadang ada sikit tak setuju dengan dia, jangan dilayankan, itu semua nafsu. Yang baik kita doakan. Ya. Habis. Kemudian babu maja'a fi mukhalatatin nasi. Badatan mengatakan menunjukkan di atas bercampur gaul dengan orang. Cara mukhalatah. Tetapi kira saudaraku telah berkata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya bagi orang-orang ada perselisihan yang banyak pada masalah berasing diri daripada orang dan bercampur. Mana dalam membahas mana aula kita bercampur ke kita asing diri, maka sini ada perselisihan, mana ada ikhtilaf pandangan ulama tu maksudnya. Bukan orang berselisih bergaduh kan. Berselisih mana ikhtilaf pandangan ulama, mana lebih afdal kita asing diri atau kita bercampur. Maka dibahas panjang oleh Imam Ghazali tajuk ni supaya jangan diterkeliru. Ya, sebab kan dia ni seorang yang diperlukan. Contohnya ulama, tiba dia asing diri, habis orang babah ni. Ya. Benar tu ketiga seorang ulama agak dia mengajar-ngajar dia pening orang payah nak tadi. Malah dia ambil keputusan dia nak asing diri, nak lari ke bukit buat diri seorang ni. Dia langkahnya masuk bukit, khatib suara malaki sampai. Tak jadikan suara malaikat. Adakah kau tinggalkan umat Rasulullah SAW dalam keadaan sesat? Oh, tak jadi pusing balik. Itu mana? Ya. Bagi makna tengok, kalau dia tu tak diperlukan, dia bawa diri sendiri dan dia rasa dia tak terkawal kau campur, atau tajuk lain pula. Mungkin dia lebih afdal mengasing diri. Dia ada banyak tajuk, benda tak sama benda. Sebab keadaan seorang tu berbeza-beza. Nak hukum terus ke je, mukhalatah ke baik ataupun uzlah ke baik, itu tak boleh dihukum secara terus sebab dia banyak peringkat. Ya, kajian dan tengok keadaan orang dan sebagainya. Maka di situ sini mukhalatah tu dan bercampur, sebab tu ada berbeza pandangan ulama dan memperutamakan salah satu daripada keduanya atas yang lain. Mana lebih utama, mengasing atau bercampur? Sesungguhnya ada tiap-tiap daripada kedua itu tiada lepas daripada kebinasaan. Suatu yang jawab yang benar-benar tepat. Ya, bercampur pun tak lepas pada kesilapan, mengasing diri pun tak lepas juga. Ya. Jadi semua tu ada benda yang perlu dibahas dan dikawal. Tidak lepas daripada kebinasaan yang dijauhkan daripadanya, dan beberapa banyak faedah yang dikehendaki padanya, dan cenderung kebanyakan ahli ibadah dan orang yang zahid, orang yang zuhud kepada memilih berasing diri sebab dia rasa ini lebih memudahkan dia beribadah. Ya, dan mengutamakan lebih suka pilihannya atas bercampur gaul. Ya, maknanya dia suka berasing diri dan mengutamakan lebih, ya, lebih suka pilihannya atas bercampur gaul. Ada juga bermula orang yang kaya, bermula orang yang kami sebutkan di dalam kitab bicara bersahabat itu daripada kelebihan bercampur gaul dan beraku-aku saudara, makna bermesra-mesraan, hampir berlawanan dengan barang yang cenderung kebanyakan daripada pilih berjauh dan berasing. Orang yang rasa dalam manfaat di bergaul tadi banyak manfaat didapat, kemesraan, boleh berdakwah, boleh mengajar manusia jalan baik, ya, banyak nampak itu lebih baik. Maka membukakan dan menerangkan kesamaran pada mana-manakah benarnya demikian, itu satu perkara yang muhim. Mana menjelaskan betul-betul detail mana yang lebih afdal, itu muhim, benda yang amat penting. Ya, muhim maknanya yang perlu diambil perhatian. Dan boleh berhasil demikian itu dengan memperkatakan dan memperbuat dua bab. Pertama, bab pada menyatakan kaul mana perkataan mazhab dan hujah padanya, yang mengatakan hujah dia. Yang kedua, membukakan, yakni menerangkan manakah betul serta menyimpankan, mananya dapat ringkaskan segala faedahnya dan kebinasaannya.
Kemudian sebelum diterangkan pula mazhab-mazhab ini, disebutkan dalil dulu atas kelebihan bercampur gaul, ya, iaitulah satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Karena ada pula kelebihan dalam hadis pula, mengasing pun ada juga, ya. Sini ambil yang pertama dulu, iaitulah kelebihan bercampur. Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim iza kana mukhalitan an-nas wa yasbiru ala azahum khairun minal muslim alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala azahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, bermula seorang Islam apabila ada ia bergaul dengan orang serta sabar ia atas pemberian mudarat mereka itu. Orang kata dia orang macam-macam lah, ditahan. Yang ni tahan sabar ia, tidak menjadi fitnah padanya, lebih baik daripada orang yang Islam yang tiada bercampur. Ya, kalau dia boleh tahan dalam bercampur tadi, ya, maka okey, dia lebih baik. Bercampur mesej sampai dan sebagainya, banyak kerja-kerja yang baik cara masyarakat dia boleh buat. Serta tiada sabar ia dengan tiada sabar atas pemberian penyakit mereka itu. Ya Allah. Maka pemberi penyakit dan mudarat ia seperti dikunjak kinyatnya dan mendengarkan kalam sindiran ponyet-ponyet orang kan, dan kata kita dan lainnya daripada mereka itu. Jadi sudah berkawan macam-macam bunyi dia kan, dia suara orang macam-macam, perkataan orang, jadi dia tak ada hal, ya, dia buat hal dia tak ada hal. Itu tahu dia campurkan, tak boleh tahan telinga, cakap-cakap dia bergaduh habis semua, lagi besar mudarat, ya. Kemudian masalah bercampur gaul dengan orang, apa kata mazhab ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam Ihya dan syarihnya, mana syarah dia, Ittihafus Sadatul Muttaqin bagi Imam Zubaidi. Bermula mazhab ulama telah bersalahan. Mana dalam bab ini pun ada ikhtilaf pandangan, ya, tak sama pada bercampur gaul dengan orang-orang dan berasing, mana afdal. Setengah kata afdal bercampur, setengah kata asing bercampur, semua ada hujah. Maka telah zahir perselisihan dan persalahan itu antara tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat tabi'in, kalau bertemu Rasulullah SAW dengan sahabat, dan telah berjalan kepada memilih lebih baik asing diri. Ulama-ulama tabi'in besar kan kata lebih baik asing diri dan lebih utama dari bercampur gaul dengan orang-orang, ya. Itu oleh Sufyan bin Sa'id An-Nawawi dan Ibrahim bin Adham Al-Balkhi dan Daud Ibn Nasr At-Ta'i dan Al-Fudil bin Iyad At-Tamimi dan Sulaiman Al-Khawwas dan Yusuf Al-Asbaq dan Huzaifah Ibn Qatadah Al-Mar'ishi dan Bishr Ibn Haris Al-Hafi radhiyallahu anhum. Maka mereka itu tidaklah semuanya daripada lapis tabi'in, tetapinya muafakat fikiran mereka itu dengan fikiran at-tabi'in sama. Dan telah berkata kebanyakan daripada tabi'in dengan sunat bercampur gaul dengan orang-orang, ya, dan membanyakkan orang kenalan lebih baik dan saudara kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi dia bercampur tu kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana nafsu kan. Supaya apa? Berjinak-jinak dan bermesra dan berkasih sama-sama orang mukmin dan bertolong-tolong dengan mereka pada agama, akan pertolongan dan berbantuan atas berbuat baik dan takwa. Mana ta'awun 'alal birri wa taqwa, bertolong bantu atas takwa. Maka setengah daripada orang yang cenderung kepada jalan ini, iaitu Sa'id Ibn Musayyab, Ibn Hazm Al-Qurashi dan Amir Ibn Syarahil Al-Sya'bi dan Abdul Rahman
Ibnu Abi Layla Al-Ansari dan Hisham bin Urwah dan Abdullah bin Saburama dan Syureh Ibnu Haris dan Syarik Ibnu Abdullah, dan semua tersebut ini daripada tabi'in. Dan orang yang kemudian daripada mereka itu seperti Sufyan Ibnu Uyainah, ni guru Imam Syafi'i dalam hadis. Sufyan Al-Uyainah, Ibnu Uyainah, dan Abdullah Mubarak, ulama hadis besar, dan Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, itu Imam Syafi'i itu sendiri, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan satu jamaah daripada mufakat dengan mereka itu. Jadi dua pendapat adalah. Kemudian telah bersasaran ulama pada masalah bercampur gaul dan berasing diri daripada orang-orang itu. Manakah keduanya afdal? Jadi dua ada pandangan, sekarang nak pilih mana lebih afdal. Maka mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama memperutamakan bercampur gaul, kerana barang yang ada padanya dapat beberapa banyak faedah dan menzahirkan ketiadaan agama Islam. Tak bercampur kan lenyap kan, main doa tak keluar kosong kampung. Dan membanyakkan kaum muslimin kan, dan menyampaikan kebajikan kepada mereka. Bila kita bercampur kan kita tahu ada yang bermasalah, ada yang perlu, kalau tak dapat kita menghulurkan bantu pahala besar. Kalau duduk seorang dan hutan seorang tak tahu, dia tak tahu orang tak tahu dia. Tapi sudut lain pula dia kata dia selamat, ibadat lagi senang, tak ada gangguan. Itu masing-masing ada hujah. Dan bertolong-tolong atas berbuat baik dan takwa. Itu bila bercampur ada benda ni. Dan menolong orang yang berhajat. Maka jika sekiranya ia seorang berilmu atau orang yang zahid, lebih kuat ada berkasihan bercampur gaul, dan telah berjalan mazhab yang lain kepada utamakan berasing diri lebih utama, kerana adalah padanya kesejahteraan takik confirm. Kalau tak campur, yang bercampur banyak hal gitu gini macam-macam. Itu masih ada hujah. Tetapi dengan syarat bahawa adalah ia seorang tahukan, maknanya jawatan ibadat yang lazim. Mana dia asing diri itu dia kena tahu buat ibadat. Kan dia asing tak belajar, dia jahil, lagi teruk. Mana kalau jahil tak ada nas dia nak pergi asing, dia kena cari ilmu. Dan ulama' kalau orang perlu pada dia tak lagi, dia kena mengajar. Dan berkata Al-Karmani dalam Syarah Al-Bukhari, pemula yang terpilih daripada dua pekerjaan itu pada zaman kita ialah lebih baik berasing diri. Pada zaman dia orang hebat-hebat pun asing diri, nampak zaman kita lagi kan, tengah langgang. Iaitu uzlah, kerana jarang sunyi segala perkumpulan orang-orang daripada maksiat. Jarang orang bila kumpul dia tak ada maksiat, jarang. Ada tapi jarang. Dia kumpul kejap lagi dah start dia menembak, tak ada tembak macam-macam. Dan kata Badruddin Al-Aini, bermula aku muafakat sebagai kata Al-Karmani, itu kerana bercampur gaul serta orang-orang pada zaman ini tiada dapat apa lain daripada jahat. Dan bercampur kan maksiat banyak, mengumpat banyak. Kemudian dan telah berkata Abul Baqa Al-Ahmadi, dan bermula aku muafakat dengan kata lebih utama berasing diri dari orang, kerana jauh dari sebabnya daripada riak pada amal ni, untuk jaga diri sendiri. Sebab bila ada orang dah ramaikan lain macam buat kerja kena orang, suka dipuji, suka disanjung. Bila dia asing tak ada masalah, orang tak kenal dia tak kenal orang. Sebab tu para awliya dia lebih suka dia tidak terkenal. Dan lapang hati senang, dan tempat sir keadaannya Tuhan pada azal. Dan kata Zubaidi syarah bagi Ihya, bermula aku bersetuju dengan barang yang dikatakan oleh ulama-ulama daripada mengutamakan berasing diri. Tapi berasing bukan berasing terus, berasing pada benda yang tidak memberi manfaat. Ada majlis ilmu dia kena pergi, tak ada asing. Main Jumaat dia kena pergi main Jumaat. Lebih tu dia asing lah. Dulu dia kaki sembang, kedai kopi dia taiko tengah jalan duduk, benda tu dekat kat buang, dia ambil yang manfaatnya. Bercampur tempat-tempat tak elok dia elakkan. Tu ni yang terutama dia lah. Sebab kebinasaan masa dan saudara-saudara
Bapaknya sudut masa kita ni dah jauh daripada Nabi SAW, makin teruk. Zaman dulu hebat-hebat pun orang ada yang pilih jalan Islam, apatah lagi zaman kita ni. Itu hujah ya, ini kemukakan daripada hujah hadis-hadis Nabi SAW, atau banyak lagi lah ya, dibahas. Habis kemudian wallahu musta'an, taala sebab kita mohon sahifah surat 313 juzuk 6 Ittihafus Sadatul Muttaqin. Itu syarah bagi apa? Bagi Ihya Ulumuddin karangan Imam Zubaidi ya, dia mengupas ya, maknanya perjalanan ihya yang panjang itu di antara faedah bercampur ataupun ikhtilat mukhalatah lagi. Kemudian kita bawa mumajaah fi su'izatin baina wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa alhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma